Menarik 10. Sarawak mencatatkan satu kes positif COVID-19 di Miri pada Isnin dan ini menjadikan jumlah kes positif di negeri ini kepada 1,041 kes. Kata Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, kes terbaru itu melibatkan seorang budak lelaki berusia 4 tahun yang merupakan ahli keluarga dan kontak rapat serumah kepada kes ke-829 dan 883. Kerajaan Sarawak telah menyumbang sebanyak 1,697 buah tangki air yang akan memberi manfaat kepada penduduk di bahagian Sarike. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, pemberian tangki air itu bertujuan untuk membantu masyarakat setempat menyimpan bekalan air selain memudahkan aktiviti harian penduduk khususnya ketika musim kemarau. Pengagihan tangki air berkenaan akan mengutamakan kawasan penduduk yang belum menerima tangki air terlebih dahulu. Beliau juga menyeru semua pihak bertanggungjawab supaya mengenal pasti dan mengesahkan penduduk yang memerlukan tangki air tersebut. Masjid Darul Ihsan Kampung Semarang di Pusa yang baru-baru ini musnah akibat fenomena air pasang besar dapat perhatian. Timbalan Residen Abang Mohamed Abang Terki memberitahu buat sementara waktu mereka telah berpindah ke Surau Anur, Kampung Sungai Durian Semarang untuk melakukan solat Jumaat dan solat berjemaah. Pihak Jabatan Agama Islam JAIS bahagian Betong juga telah menyumbang RM3,000 kepada pengerusi Masjid Darul Ihsan untuk menjalankan program gotong royong Khamis kelak. Persatuan Muatai Negeri Sarawak PMNS merancang untuk menganjurkan beberapa program dan pertandingan untuk memastikan tahap kecergasan atlet-atlet Muatai Sarawak berada di kedudukan terbaik. Presidennya Jumaat Ibrahim berkata, cadangan ini tercetus susulan pembatalan Sukan Malaysia, SUKMA, Johor pada tahun depan. Bagaimanapun tambah Jumaat, ianya masih lagi di peringkat perancangan memandangkan cabaran menganjurkan kejohanan ketika negara berdepan dengan pandemik COVID-19 berbeza dari kelazimannya. Dalam pada itu, Jumaat juga turut mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang bertanggungjawab sebelum ini yang telah banyak membantu persatuan itu sebelum ini. Bilangan perniagaan baharu yang didaftarkan antara tempoh Mac dan Oktober tahun ini jauh mengatasi jumlah entiti perniagaan yang menutup operasi mereka semasa tempoh tersebut meskipun berdepan cabaran pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, data Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM merekodkan sebanyak 281,781 perniagaan baharu didaftarkan manakala 31,190 entiti perniagaan memfailkan untuk menutup perniagaan semasa tempoh itu. SSM katanya turut mengambil inisiatif untuk membatalkan syarikat yang tidak aktif dengan menghantar notis di bawah Seksyen 551 Akta Syarikat 2016 kepada 35,944 syarikat. Kerajaan tidak menolak kemungkinan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kuala Lumpur berikutan peningkatan kes positif COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perkara itu akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan KKM yang akan menilai sama ada wujud keperluan bagi menguatkuasakan PKPD di sesebuah kawasan. Tambah Ismail Sabri, sekiranya penilaian risiko yang dibuat berdasarkan kes yang ada dan kebarangkalian jangkitan, KKM akan mencadangkan perkara itu kepada sidang khas MKN. Setakat ini tidak ada lagi PKPD di kawasan tertentu di Kuala Lumpur. Kerajaan bercadang untuk menutup 5 pejabat Education Malaysia (EM) di luar negara iaitu pejabat di Chicago dan Los Angeles di Amerika Syarikat, New Zealand, Ho Chi Minh di Vietnam dan Perth, Australia. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Mansur Othman berkata, ia berikutan pejabat berkenaan didapati tidak lagi menyumbang kepada pertambahan penuntut antarabangsa ke Malaysia, pertambahan geran pendidikan atau sebarang peningkatan hasil kepada negara.
Perdana Menteri Britain Boris Johnson mula melakukan kuarantin kendiri selepas dikesan menjadi kontak rapat kepada individu positif COVID-19. Berdasarkan satu kenyataan rasmi, Johnson dihubungi Sistem Pengesanan dan Ujian Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan NHS selepas beliau mengadakan pertemuan dengan sekumpulan ahli parlimen yang seorang daripadanya disahkan positif COVID-19. Johnson yang sebelum ini pernah dijangkiti virus itu pada April lalu, bagaimanapun setakat ini tidak mengalami sebarang gejala. Beliau tetap akan menjalankan tugas-tugas rasmi seperti biasa dari Downing Street tetapi secara dalam talian. Presiden Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC, Thomas Bach, yakin penonton dapat hadir bagi menyaksikan Sukan Olimpik Tokyo 2020 tahun depan. Bach memuji usaha yang dilakukan pihak penganjur dan pegawai kerajaan berhubung langkah pencegahan yang akan dilaksanakan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 pada tamasya itu nanti. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepun Yoshihide Suga di Tokyo. Thomas Bach juga memberi jaminan IOC akan berusaha bagi memastikan seramai mungkin peserta dan penonton diberikan vaksin sebelum tiba di Jepun sekiranya vaksin sudah tersedia pada musim panas akan datang. Lewis Hamilton mencipta sejarah pada Grand Prix Turkey apabila menyamai rekod 7 kali gelaran dunia Michael Schumacher. Walaupun memulakan Grand Prix Turkey di petak ke-6, Hamilton masih mampu mengungguli perlumbaan di depan Sergio Perez dan Vettel bagi mengulangi pencapaian Michael Schumacher sebagai pemandu paling berjaya. Vettel sebelum ini pernah dianggap sebagai pemandu yang paling hampir untuk mengatasi rekod Schumacher selepas memenangi 4 gelaran berturut-turut dari 2010 hingga 2013. Rakan sepasukannya di kem Mercedes, Valtteri Bottas memerlukan 8 mata dalam usaha untuk terus memberi saingan kepada juara bertahan itu untuk sekurang-kurangnya dalam pusingan seterusnya, tetapi jenteranya yang berpusing di selekoh pertama memberi kesempatan kepada jagoh dari Britain berkenaan memintasnya. Situasi itu menyaksikan pemandu Finland berkenaan terpaksa berpuas hati menamatkan perlumbaan di tempat ke-14. Menarik 10.